Bab hukum mengambil wuduk sebelum tidur. Hukum mengambil wuduk sebelum tidur adalah sunat. Sunat itu sunnah Nabi yang Nabi jadikan amalan. Bahkan ia merupakan satu tuntutan bagi seseorang dalam keadaan berjunub sebelum dia tidur. Okey, kalau siapa yang berjunub? Siapa yang berjunub? Tuan-puan sekalian, dia nak tidur kemudian bersama dengan suami isteri, buat hubungan suami isteri. Kan berjunub, buat hubungan suami isteri. Boleh tak ambil wuduk? Jadi jawapannya jelas. Bahkan ia merupakan satu tuntutan bagi seseorang yang dalam keadaan berjunub sebelum dia tidur. Dan dikatakan Rasulullah apabila Rasulullah ingin mengulangi hubungan suami isteri berjunub, hubungan suami isteri, kan nanti ada yang tak faham jelas pula hubungan apa ustazah? Hubungan seksual, kan berjima suami isteri. Jika nak mengulangi, berwuduk dulu. Itu sunnah, kan? Dah selesai dah, lepas tu terangsang semula contohnya, kemudian nak buat hubungan kembali, maka sunat untuk mengambil wuduk dulu. Okey, bahkan seseorang dalam keadaan berjunub sebelum dia tidur. Ini kerana Rasulullah SAW sendiri mengambil wuduk ketika baginda ingin tidur ataupun makan dalam keadaan baginda masih berjunub. Masya Allah. Contoh, belum mandi wajib, kan? Kemudian nak tidur. Ada orang, dia kuat lepas berjunub, kalau melakukan jima, dia mandi wajib dulu baru tidur. Tapi kadang tak kuat, sejuk apa semua, nak tidur terus, ambil wuduk. Itu sunat, bukan wajib. Sama juga kalau dalam keadaan berjunub, sahabat-sahabat sekalian, lepas tu bangun tidur, laparlah pula. Tak mandi wajib lagi. Boleh makan dulu, tapi sunat berwuduk dulu. Masya Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-salah." Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sekiranya berada dalam keadaan berjunub dan baginda sallallahu alaihi wasallam ingin atau makan atau tidur, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengambil wuduk seperti wuduk yang diambil untuk solat. Masya-Allah, jelas di situ ya. Ibn Rajab Al-Hambali ketika mensyarahkan hadis ini di dalam kitab Fathul Bari dengan berkata, ramai dalam kalangan para ulama berpendapat bahawa apabila seseorang berjunub hendak tidur tanpa mandi wajib, maka hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwuduk. Maksudnya basuh dulu kemaluan, bersihkan dulu kemudian berwuduk. Okey. Namun kena jelas, mengambil wuduk bagi orang yang berhadas, ambil wuduk tak angkat hadas. Hadas tak terangkat. Bukan boleh solat ke apa. Sebab ia adalah, wuduk adalah untuk mengangkat hadas kecil. Mandi wajib angkat hadas besar. Faham tu kan? Faham kan? Hadas kecil ni macam apa? Kentut, buang air besar, buang air kecil, bersentuh suami isteri. Kan batal wuduk. Maksudnya kita berhadas kecil lah tu. Dan nak angkat hadas kecil ni dengan ambil wuduk. Tapi kalau berjunub, haid, nifas semua tu, hadas besar. Hadas besar kena mandi. Mandi ni benda besar kan? Kena mandi wajib. Baru terangkat hadas. Okey, subhanallah. Sekarang kita nak pergi ni. Mengambil wuduk bagi malaikat. Namun ia meringankan. Ini kerana Rasulullah memberitahu bahawa malaikat rahmat tidak akan mendekati sesiapa yang tidak mandi atau berwuduk ketika berhadas besar. Masya Allah. Ini satu perkara tuan-puan sekalian. Ada orang bila dia berjunub suami isteri, waktu pagi contohnya, dia duduklah dalam rumah tu, siap masak, buat macam-macam aktiviti. Dia kata tak apalah mandi sekali tengah hari. Tolong, bab mandi wajib ini terbaik adalah disegerakan. Lagi mandi junub lah, kita tengok ni. Rasulullah SAW bersabda, "Salathatun la tuqarribuhum al-malaikah. Jifatul kafir wal mutadam bil khaluq wal junub illa an yatawadda." Okey, yang bermaksud 3 perkara yang tidak didekati oleh malaikat. Malaikat tak datang dekat. Iaitu mayat orang kafir, orang yang berlumuran wangian khaluq, dan orang yang berjunub kecuali dia mengambil wuduk. Masya Allah. Orang yang berjunub bukan kata, Ustazah kalau gitu masa tidur tu, malaikat tak datang dekat lah. Malaikat tak datang. Tak ada. Maksudnya kita kan perlukan malaikat untuk melindungi kita
Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman bagi orang yang mendapat pertolongan, perlindungan pada Allah. Allah hantar 1000 malaikat. Allah hantar berapa ribu malaikat. Bahkan ada Allah hantar 5000 malaikat untuk melindungi dia. Untuk menjaganya. Kalau waktu dia tidur ada orang nak sihir ke apa, malaikat jaga dia. Sebab itu kita memang perlu. Sebab musuh kita ini benda yang tak nampak. Syaitan, jin yang jahat. Jadi kita juga perlu bantuan dan pertolongan, perlindungan daripada makhluk juga yang tidak boleh dilihat. Para malaikat. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan kita kalau dengar perkataan sesuatu benda yang malaikat tak nak dekat, antaranya orang yang berjunub, kecuali jika dia mengambil wuduk. Jadi lepas ni, kalaupun berjunub, suami isteri sebelum tidur contohnya, penat macam mana, pergilah ambil wuduk. Kalau tak, malaikat tak dekat. Kan, bangun tidur, kemudian Masya Allah, bangun tidur, dah lapar, pergi makan minum dulu, ambil wuduk. Nak buat apa-apa, ambil wuduk dulu. Itu juga adalah sunnah Nabi. Itu diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah.